bil khafdi tanwin al. Okey, macam mana kita nak mengenal satu-satu isim? Ini ibaratkanlah seorang mubtadi'in nak cari dalam kitab mana isim lah kononnya. Jadi dia letakkan alamat yang pertama al-khafd. Apa yang dimaksudkan dengan al-khafdu ni? Baris bawah. Mana-mana kalimah yang kita jumpa berbaris bawah, contoh kitab tadi telah pun dibubuh baris lah, diletakkan baris. Ataupun kita baca Quran contohnya, mana-mana kalimah yang ada baris bawah, kalimah tersebut adalah isim. Sama ada kalimah dia berbaris bawah sebab apa? Sebab masuk huruf jar kadang-kadang. Kadang-kadang dia jadi mudhaf ilaih, kadang-kadang sebab dia jadi sifat atau sebagainya. Tapi bila dia berbaris dia di bawah, dia itu adalah alam isim. Memanglah tak tepat, kadang-kadang berlaku fi'il berbaris di bawah, tapi bukan baris bawah tu baris asal dia. Dibariskan bawah contohnya sebab bertemu dua mati. Tapi kalau kalimah tersebut berbaris bawah secara asal, daripada asal lagi, ketika tu kalimah tersebut adalah isim. Sama ada kita sebut masuk huruf jar, sama ada khafd ini dengan 3 dukhul hurufil jarri ataupun bil idhafah ataupun bil tab'iyah, ikut kalimah sebelumnya sebab dia jadi sifat, na'at, jadi na'at, taukid, badal ataupun ataf. Dengan 3 cara ni, terhimpun 3 ni dalam Bismillahirrahmanirrahim. Mula lagi dalam bismillah ni kita jumpa bismi. Jadi ismi ni isim. Dia adalah dah, dia pun isim. Bismillahi mudhaf, mudhafun ilaih. Tapi kita jumpa bagi bawah. Jadi Allah ni juga isim. Ar-Rahmani sifat kepada Allah, tapi bagi bawah. Jadi juga isim. Ar-Rahimi bagi bawah. Jadi kalimah juga isim. Ini kita panggil majrur sebab masuk ba. Ini kita sebut majrur sebab dia jadi mudhafun ilaih. Yang 3 dan 4 ni majrur sebab tabi'iyah, sebab ikut Allah. Dia sifat mausuf dia bagi bawah, jadi dia pun kena berbaris di bawah. Dengan apa-apa cara sekalipun, kalau dia berbaris di bawah ketika tu, itu menjadi alamat kepada kalimah tersebut adalah isim. Senang buat. Benda ni kita akan masuk juga dalam kitab secara detail. Ini kita buat gambar umum. Tu alamat yang pertama. Okay, apa alamat yang kedua? Alamat yang kedua, kalimah tersebut mengandungi tanwin. Ya, benda ni seolah-olah semua benda yang dah berbaris lah kita tengok. Ataupun kalau ada alif, confirm baris tanwin 2 di atas kan. Tanwin. Kalau kalimah tersebut juga ada tanwin ketika tu diisim. Maksudnya ni benda-benda ni kita panggil khususiat isim lah. Tak akan berlaku pada fi'il dan huruf. Tanwin, biasalah Zaidun, Madrasatun, Syekhun. Tapi tanwin ni terbahagi kepada berapa? 4. Dalam kita akan sebut kot, tanwin terbahagi kepada 4. Apa dia tanwin ni? Anda mungkin tak detail kan bahagian-bahagian tanwin. Ada tanwin tamkin, ada tanwin tankir, ada tanwin muqabalah dan ada tanwin iwad. Mana-mana tanwin ni pun, muqabalah ni ada kat jamak, muannas salim, semuanya menjadi alamat kepada isim, tak masuk kepada fi'il. Apa-apa kalimah yang kita nampak tanwin ketika tu dia mesti isim. Okey, sekali al, dukhulu al, maksudnya kalimah tersebut, contohlah kita jumpa rajulun, tapi kita kata pernah jumpa ar-rajulu. Jadi itu merupakan alamat. Seolah-olah benda-benda ni pernah ataupun layak. Jadi kita jumpa kalimah ni, pernah jumpa sebelum ni dia berbaris di bawah, tapi kat sini bagi depan. Tapi kalimah ni siap lah sebab dia pernah berbaris di bawah. Maksudnya kita panggil alamat ni bukan mesti ada. Mesti ada bahawa kita kata benda tu isim. Tapi kita pernah jumpa kalimah tersebut dalam keadaan tu, pernah berbaris di bawah, boleh bubuh tanwin, boleh letak al. Itu yang dimaksudkan sebagai tanda. Bukan bila dah ada baru dia jadi isim. Tak. Ini sebagai apa? Alamat-alamat yang diletakkan untuk memudahkan mubtadi. Tapi kalau dalam kitab tinggi dia kata alamat yang paling tepat, ya bukan, alamat yang lebih senang kita nak faham, dia panggil isnadu ilaih. Dalam jurmiah tak ada al-isnadu ilaih. Sebab ada setengah kalimah kita takkan dijumpa dia tu berbaris di bawah, kita takkan jumpa dia tanwin, kita takkan jumpa dia masuk al. Tapi tak ada alamat lain kecuali al-isnadu ilaih. Apa dia al-isnadu ilaih? Contohnya sebut darabtu, aku pukul, aku telah pun.
Tu ni saya. Domain ni isim tak? Isim. Tu ni, pernah tak kita jumpa dia jadi bagi bawah saya dengan masuk saya? Tak. Pernah tak dia bertanwin tun? Tak. Tak boleh masuk al, tak boleh darab al tu, tak ada. Al tu tak pernah jumpa. Tak ada alamat yang boleh hubung dekat domain macam ni kecuali al-isnadu ilaih. Apa dia al-isnadu ilaih? Al-isnadu ilaih ni kita senang kita terjemah topik lah. Dalam ayat tu dia topik. Aku telah pukul. Kita tengok pukul, kita tengok orang yang cakap tu. Musnadul ilaih dia adalah orang lah. Isim, benda, topik, perbincangan dalam jumlah. Jadi di mana-mana jumlah kita tengok dia lah musnad ilaih. Contoh qama Zaidun, mana musnad ilaih? Zaidun. Jadi dia adalah isim. Sebab kita tak, fi'il kita tak jadikan topik. Yang kita jadikan kehendak dalam ayat adalah orang, adalah zat. Benda yang sifat-sifat ni kita tak jadikan sebagai musnad ilaih. Jadi kat sini kita hanya jadikan alamat musnadun ilaihi untuk kita kata dia tu sebagai isim. Itu alamat isim kalau kita nak senaraikan memang terlalu banyak, berpuluh-puluh lah. Tapi sekadar untuk gambar umum memadai dengan 3-4 ni. Kalau dalam huruf dalam jurmiah ada tambah dukhul huruf jarri dengan huruf qasam. Itu alamat isim. Okey, boleh. Masuk fi'il. Okey, fi'il dalam jurmiah disebut wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'nis sakin. Kata wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'nis sakinah. Okay, bukan maksud dia fi'il dikenali dengan qad, sin, saufa, ta, ta'nis sakinah ni. Fi'il dikenali dengan dia tu fi'il apabila ada qad, apabila ada sin. Tak. Tetapi boleh kita masukkan qad. Pernah kita jumpa kalimah tu ataupun yang sama bentuk macam dia tu masuk qad. Ketika tu kalimah tu kita hukum dia sebagai fi'il sebab isim tak masuk qad. Pernah kita jumpa kalimah tu masuk sin, saya pulu. Jadi ya pulu ni fi'il lah. Saufa pernah kita jumpa, tapi dalam kitab kita jumpa tu tak ada saufa, tak ada sin, tak ada qad, tapi kalimah tersebut layak kita masukkan saufa, jadi kalimah tu adalah fi'il. Jadi yang dimaksud dengan wal fi'lu yu'rafu bil qad ni bukan maksudnya yu'rafu bi dukhulil qad. Bi dukhulil qad maksudnya wal fi'lu yu'rafu bi suluhi dukhulil qad. Patut layak dia tu dimasukkan qad. Jumlah tu tak salah. Jadi ketika tu kita katakan dia tu fi'il. Jadi bukan bila masuk baru kita hukumkan dia tu sebagai fi'il, tetapi layak dimasukkan qad, sin, saufa, ta, ta'nis tu untuk kita hukumkan dia tu sebagai fi'il. Contoh berlaku fi'il, kita jumpa daraba, kita cuba sambung dengan ta, boleh? Darabat, pernah dengar. Kita jumpa zahaba, zahabat, pernah dengar. Jadi benda tu fi'il. Kita jumpa apa-apa lah, akala, boleh akalat. Kita cuba masukkan ta, ta'nis, rasa macam tingkat pertama kita rasa macam sedap lah. Sedap dah tu. Memadai kita kata kita hukumkan dia tu fi'il dengan kita cuba masukkan benda-benda ni. Kalau dalam kitab-kitab lain tambah lagi ta'ul fa'il. Ta yang kita i'rab sebagai fa'il. Macam tadi lah, darabtu, akaltu, zahabtu, raja'tu. Yang keenam ya mukhatabah. Kalau ada ya mukhatabah pun juga adalah fi'il. Qumi, ya kembali kepada muannas. Tadribina, ada ya tu mesti kalimah tersebut adalah fi'il. Bila nampak ya, yang ya tu dimasukkan nak kata jumlah tu balik pada muannas, ketika tu ya tu menjadi alamat bahawasanya kalimah tu adalah fi'il. 7 nun taukid. Nun taukid. Nampak dia nun taukid, confirm kalimah tu isim dan fi'il bukan isim. Itu di antara alamat-alamat kita nak cam adakah kalimah tersebut merupakan fi'il. Akhir sekali huruf. Apa dia huruf? Huruf alamat dia senang. Alamat dia salbi. Apa dia salbi? Tak ada alamat. Tak ada alamat. Apa alamat dia? La yasluh wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li.
Wal harfu ma laysat lahu alamah. Wal harfu ma laysat lahu alamah. Huruf ni apa kalimah yang tak boleh kita nak masukkan apa yang ada pada isim, apa yang ada pada fi'il. Tak masuk qad, tak masuk sin, tak masuk sawfa, tak masuk ta, tak ni, tak ada baris bawah, tak ada tanwin, tak ada al. Walaupun kadang-kadang baris bawah tu membawa kepada persemaran. Contoh ada huruf-huruf tak yang akhir baris bawah. Lam. Ada tak huruf akhir bawah? Fi akhir ya. Tak apalah. Tapi mana-mana alamat yang ada pada isim dan fi'il tidak ada pada huruf adalah li. Contoh kata lam kan, dalam baris bawah kita kata li. Baris bawah tu isim lah. Taklah, maksudnya tengoklah, sebab isim biasanya tak ada yang satu huruf. Tengok dia punya ketanda. Maksudnya apa-apa yang tak ada alamat isim dan tak menerima alamat isim dan tak menerima alamat fi'il, ketika tu dia adalah huruf. Okey, macam isim tadi, boleh apa kita letak dia berbaris di bawah tu atas sebab amil, atas dasar amil. Kadang-kadang masuk huruf jar atas sebab ada mudhaf sebelum dia, ataupun dia jadi sifat. Ini kalau dia baris di bawah sebab zat sendiri yang berbaris di bawah, bukan dengan sebab amil. Apa-apa yang tidak mengandungi alamat isim dan alamat fi'il, ketika itu kita hukumkan dia sebagai huruf. Itu habis sebab alamat. Ada yang tak jelas itu? Rasa jelas ha? Semua masih basic ni. Okey, ada persoalan kat situ? Nak masuk seterusnya? Okey ni? Senyap ni? Okey. Laju buat gambaran. Selepas habis halaman, okay, apa yang kita nak bincang kan? Tadi semata-mata kita nak kenal. Kita nak kenal untuk apa? Untuk kita nak sampaikan i'rab wal bina. Okey, ibarat dah kenal lah apa dia, mana isim, mana fi'il dan mana huruf. Dan kita akan bincangkan manakah mu'rab dan mana yang mabni. Kaedah yang pertama yang paling senang kita ambil huruf. Al-harfu al-huruf kulluha mabniyah. Ini kita tengok dari sudut i'rab dan bina. Alamat akhirah. Ini sudut yang kedua. Buatlah dalam buku macam mana pun. Huruf, poin dia, kaedah dia, huruf semuanya mabni, tak ada huruf yang mu'rab. Huruf semuanya mabni, tak ada yang mu'rab. Jadi perbincangan dia pendek lah. Terus kita nak buat huruf, terus kita tak bincang lah dia tu jadi apa. Tak ada pun tak ada mahal pun dalam jumlah. Kadang-kadang langsung tak disebut, dia tak menjadi amil. Yang poin pertama, tak ada huruf yang mu'rab. Jadi tak bincang lah, perbincangan kita panjang apabila benda tu ada mu'rab. Al-hurufu kulluha mabni. Jadi perbahasan yang panjang akan berlaku pada fi'il dan isim. Huruf ni kita tinggal. Kadang-kadang ada yang mabni, ada sukun. Tapi kita sebab perbincangan dia pendek, kita biar. Kita masuk kepada fi'il. Al-aslu fil af'al al-bina. Fi'il, asal dalam fi'il adalah mabni. Bila sebut al-aslu, tadi kita sebut al-hurufu kulluha mabniyah. Bila kita sebut al-aslu fil af'al al-bina, maksudnya ada yang mabni, ada yang mu'rab. Bila kita sebut asal dalam fi'il adalah mabni, tak berubah. Mabni dan mu'rab ni apa dia? Mu'rab ni boleh berubah-ubah. Yang mabni ni kekal dalam satu keadaan. Asal bagi fi'il iaitu mabni. Tadi yang tak sebut dalam kaedah lepasnya, bila kita sebut al-aslu, maksudnya adalah far'u dia. Maksudnya kalau kita jumpa fi'il yang mu'rab, ketika tu dia adalah furu', bukan asal. Asal dalam fi'il mesti mabni. Okey, kenapa dia boleh letakkan kaedah al-aslu fil af'al al-bina? Fi'il ada berapa? Fi'il ada 3. Madhi, terletaklah aman dulu, mudhari'. Okey, fi'il ada 3. Fi'il madhi macam mana keadaan dia? Kalau kita jumpa darabah, selama-lama situlah darabah dia. Jadi dia mabni. Jadi sini mabni dah.
Amar, idrib. Kalau kita nak perintah seorang, idrib, letaklah kat mana-mana jumlah pun dia mestilah idrib. Kalau idriba tu kalau kita nak tuju kepada 2 orang. Tapi kalau kita kehendaki dengan satu maksud, contoh idrib, pukullah. Kita letaklah sebelum tu amil apa-apa sekalipun, idrib kat situ lah dia. Jadi dia mabni. 2 dah mabni. 2 lawan 1. Mana menang? 2 lah. Jadi dia letakkan kaedah al-aslu fil af'al al-bina. Hatta ke mudhari' sendiri pun, mudhari' yang kita bincangkan itu mu'rab, pecah kepada 2. Adakah ada mabni? Ada dia mu'rab. Ini semuanya mabni. Semuanya mabni. Mudhari' dia kadang-kadang mabni, kadang-kadang mu'rab. Jadi 2 poin lebih lawan 0.5. Dengan itulah 2.5 lawan 0.5, jadi tinggi yang mabni. Jadi dia letakkan kaedah al-aslu fil af'al al-bina. Bila kita sebut asal, apa yang kita nak? Bila kita sebut asal dalam bahasa Arab, benda tu tak perlu ditanya kenapa. Contoh kita kata fi'il madhi mabni. Kenapa? Tak perlu timbulkan soalan kenapa. Benda yang perlu ditimbulkan kenapa ketika dia forok. Contohlah, kenapa kamu pergi kelas hari ni? Orang tanya tak? Tak. Pergi ke kelas kewajipan. Contoh tak pergi. Kenapa kamu tak pergi? Baru ditanya. Yang ditanya adalah benda yang sebaliknya. Contoh pergi kelas ditanya, kenapa pergi kelas hari ni? Maksudnya kalau orang tu ditanya, kenapa pergi kelas hari ni? Maksudnya itu bukan asal dia lah. Asal kamu ni tak pergi kelas. Jadi kalau ditanya, kenapa pergi kelas hari ni? Maksudnya pergi kelas tu bukan asal bagi dia. Maksudnya benda yang ditanya adalah al-far'u. Contoh kita kata kenapa fi'il madhi mabni? Tak perlu tanya. Sebab asal fi'il memang mabni. Kenapa fi'il memang mabni? Tak perlu tanya. Sebab fi'il memang mabni. Yang perlu ditanya, kenapa fi'il mudhari' ada yang mu'rab? Yang mabni tak perlu tanya lah. Okey, tak apalah, kita just tanya. Mula-mula sebab fi'il mudhari' kebanyakannya mu'rab, bukan mabni. Okey, perlu timbulkan soalan, kenapa fi'il mudhari' mu'rab? Kita tak bincang lagi isim. Anda bagi kaedah isim, al-aslu fil asma'. Sebaliknya apa dia? Al-i'rab. Asal bagi isim i'rab 99%. Sikit sangat isim yang mabni. 91% tu yang mabni. Sikit sangat ialah isim yang mabni. 99% kebanyakannya berubah-ubah. Kenapa anda sebut? Sebab ada kaitan. Kenapa fi'il mudhari' boleh berubah-ubah padahal fi'il asalnya tak boleh berubah? Sebab apa? Ada persamaan mudhari' dengan isim. Dipanggil bimusyabahatihi bil ismi. Sebab fi'il mudhari' ni ada wajah persamaan dia dengan isim. Apa dia? Ada khilaf di antara ulama yang mengatakan apa yang dimaksudkan dengan persamaan fi'il mudhari' dengan isim. Ada yang kata masing-masing boleh menggantikan tempat masing. Contoh-contoh kita sebut Zaidun yakumu. Dekat yakumu ni boleh kita gantikan qaimun. Ada yang kata macam tu. Ada yang kata contoh yadribu, hidup, dad mati, ra hidup, ba hidup, sama dengan fa'ilun. Fa hidup, alif mati, ain hidup, lam hidup, sama baris. Dia kata macam tu. Ada banyak persamaan fi'il mudhari' dengan isim. Oleh kata sama, bila sama, dia ambil hukum benda yang sama dengan dia. Oleh kerana fi'il mudhari' ni ada wajah persamaan dengan isim, dia ambil hukum isim. Apa hukum isim? Murab. Jadi fi'il mudhari' pun murab sebab apa? Ada wajah persamaan dengan isim. Itulah sebab fi'il mudhari' murab. Jadi fi'il mudhari' yang murab ni dah ditimbulkan persoalan kenapa dia berubah-ubah. Timbullah persoalan, kenapa ada yang mabni? Dah kata sama. Kenapa fi'il mudhari' kata sama? Dah ambil hukum isim semualah. Kenapa ada yang mabni? Jadi timbulkan persoalan sebab apa? Sebab kita dah keluarkan daripada asal. Kenapa masukkan balik? Itu yang timbul persoalan. Faham? Kenapa selepas kita keluarkan asal dia, kita kata dia ni bukan lelaki sungguh? Sebab ada ciri-ciri keperempuanan lah konon katanya. Jadi kita jadikan dia ni perempuan. Kenapa jadikan dia lelaki balik? Contohlah kita kata, kena cari sebab. Bila fi'il mudhari' mabni, bila berhubung dengan dua benda. Yang pertama, nunun niswah.
Yang kedua, nun taukid. Bila nun niswah dia akan mabni ala sukun, yadrifna. Bila dengan nun taukid dia jadi bagi atas, yadribanna. Selama-lamanya macam tu. Timbul persoalan, kenapa dalam dua keadaan ni sahaja fi'il mudhari' mabni? Selain daripada dua keadaan ni, selain daripada ada nun niswah dengan nun taukid, tak ada petanda yang meyakinkan kita kalimah tersebut adalah fi'il. Dia ni sama dengan isim, tapi tak ada satu petanda yang menunjukkan dia ni benar-benar fi'il. Jadi kita pun ambil dalam hukum isim, letak kat dia. Nun niswah dengan nun taukid takkan masuk dalam isim. Kita panggil khususiat fi'il. Nun niswah dan nun taukid, bila kita jumpa je dalam satu kalimah, kalimah tu mesti fi'il. Seolah-olah kita kata, walaupun fi'il mudhari' sama dengan isim, tapi dekat kalimah tersebut ada satu benda yang meyakinkan kita dia tu adalah fi'il. Ambil hukum asal dia apa? Al-bina. Nampak? Kali lagi, kenapa fi'il mudhari' ada dua keadaan dia jadi mabni, padahal kita dah kata dia tu sama dengan isim? Patutnya kita kata semuanya i'rab. Sebab dua keadaan ni, nun niswah dengan nun taukid, dia dua keadaan ni hanya masuk kepada fi'il. Jadi walau kita tengah syak, ada sama dengan isim ni, ada sama dengan isim ni, ambil hukum isim, tak jumpa nun taukid kat belakang. Nun taukid ni takkan berlaku pada isim. Jadi seolah-olah dia dah membuktikan balik apa kelakiannya. Ikutlah dia membuktikan dengan cara apa kan. Tapi ada satu bukti kukuh menyatakan dia tu fi'il. Jadi keluarkan, kita keluar daripada kesamaran tadi. Tak ada yang menyebabkan dia tu hampir sama dengan isim. Jadi tak perlu ambil hukum i'rab. Ambil hukum asal dia al-bina. Okey. Jelas? Okey. Itu bab fi'il. Sekarang kita masuk isim. Al-aslu fil asma' al-i'rab. Isim, macam inilah kita kata, asalnya semuanya mu'rab, mesti semuanya berubah-ubah. Jadi tak perlu kita tanya kenapa Zaidah boleh jadi Zaidan, kenapa boleh jadi Zaidin. Tak perlu tanya, sebab dia memang dia punya perangai dia berubah-ubah. Itu perangai isim. Yang perlu ditanya, kenapa ada sesetengah isim tidak berubah. Itu yang perlu ditanya, sebab dia furu'. Tadi anda sebut fi'il mudhari' kita mu'rabkan dia sebab sama dengan isim. Macam mana pula ada sesetengah isim boleh jadi mabni? Murah, kita letaklah murah ni 99% kan. Tinggal mabni. Macam mana kita nak kenal benda tu furu'? Benda yang kita kira. Okay, dalam isim kita tak cakap isim murah ni, isim mufrad, kita tak kira. Yang kita kira adalah mabni, isim isyarat, isim mausul, isim istifham. Benda yang dikira itulah ada furu', adalah merupakan furu'. Sekarang ni timbul persoalan, kenapa ada isim yang murah? Kenapa ada isim yang mabni? Okay, dalam tiga ni mana yang asal kesemuanya mabni? Huruf. Kenapa ada sesetengah isim mabni? Kerana sama poin dia tadi, limusyabahatihi bil ismi. Ini bukan limusyabahatihi bil ismi, limusyabahatihi bil harfi. Kerana ada persamaan dia dengan huruf. Asal isim semuanya mu'rab, tapi kadang-kadang mabni sebab apa? Ada wajah persamaan kalimah tersebut dengan huruf. Persamaan tu banyaklah. Ada 4 sudut. Anda tak detailkan sebab ini berbahasa alfiah. Ada kita panggil syibhul wadhi, ada panggil syibhul isti'mali, ada panggil syibhul iftiqari. Itulah ada 4. Ada 4 syibih yang menyebabkan satu-satu isim itu ada persamaan dengan huruf. Anda bagi satu contoh yang jelas. Isim dan fi'il kebiasaannya paling kurang berapa huruf? Bunyilah sikit. 3. Siang anak seorang cakap. Okey, anak sebut lagi. Darabtu. Tu ni maksud dia siapa? Maksud dia saya. Saya ni zat kan? Jadi isim. Oleh kerana berapa huruf ni? 1 huruf. Kebiasaannya yang datang 1 huruf ni bukan isim, bukan fi'il. Jadi ada persamaan. Persamaan apa? Persamaan dari segi wad'i. Benda yang diletakkan 1 huruf ni kebiasaannya adalah huruf. Jadi ada wajah persamaan tu ni dengan huruf, jadi mabni ala dhammi. Jadi dhamair semuanya mabni. Sebab apa? Dhamir paling banyak pun 2 ya. Nun alif.
Kom, kaf mim, tom, ta dengan mim. Kalau tuma tu mim tu huruf imat, tapi kau ke mana dia akan lebih? Dia ada syibhul waqi. Maksudnya perletakan isim di atas satu huruf ataupun dua huruf menyebabkan ada persamaan dia dengan huruf, lalu dimabnikan dia. Apa dia sebab dia? Jadi dia mabni dengan sebab ada persamaan dengan huruf dari segi waqi. Yang lain mana-mana isim pun, isim mausul, isim isyarat, isim istifham, kesemuanya sebab ada persamaan dengan huruf. Ada persamaan dari segi istimali, penggunaan dia sama dengan penggunaan huruf. Contoh haza. Haza ni isim isyarat. Sepatutnya isim isyarat ni, benda isyarat-isyarat ni yang diletakkan adalah huruf, bukannya isim. Gitu. Ada maksud yang menyebabkan dia tu ada persamaan dengan huruf. Okey. Itu gambaran umum terhadap mana mu'rab dan mana yang mabni dalam tiga-tiga bahagian tadi. Ada soalan? Ada soalan sekat tu? Jelas semua ke? Ish. Okay, ini Ana sebenarnya kalau sentuh jadi panjang, tapi masa sebut kalau ada orang boleh ambil, alhamdulillah. Kalau orang tu tak boleh ambil, just macam buang. Tambahan satu lagi. Macam benda ni dah rakit, tapi alang-alang dah sampai sini. Apa dah satu lagi? Okey, isim asal dia mu'rab, kadang-kadang bagi mabni. Tapi isim dia mu'rab, dia bahagi pada, dia ada beberapa ringkat tau. Sikit lagi 5 minit. Okey, dalam bait isim seolah-olah kita pecahkan macam ni. Isim ada dua. Mutamakin dengan ghair mutamakin. Apa yang maksudkan mutamakin ni? Maksudnya boleh berubah. Ghair mutamakin ni tak boleh berubah langsung. Yang dimaksudkan dengan ghair mutamakin ni sama dengan mabni. Isim-isim yang mabni tu kita panggil isim ghair mutamakin. Tak kuat, isim yang tak kuat. Haisu kat situ dia tak berubah. Mutamakin ni pecah pada dua. Ada mutamakin amkan, ada mutamakin ghair amkan. Apa dia mutamakin amkan? Mutamakin amkan ni isim yang kebanyakan kita jumpa. Isim yang boleh menerima alamat. Boleh ada tanwin, boleh masuk al, boleh tinggal bagi bawah. Itu panggil mutamakin amkan. Isim yang kuat, sebenar-benar kuat. Ada yang kedua ghairu amkan. Yang dimasukkan dengan ghairu amkan ni apa? Ismul ladzi la yansarif. Isim yang tak boleh menerima tanwin, kurang alamat. Asalnya kalimah tersebut jenis adik-adik dia boleh terima tanwin, tapi kalimah tersebut tak boleh menerima tanwin. Jadi isim tapi tak sampai tahap isim yang 100%. Hampir-hampir nak jadi isim, tapi tak turun sampai tahap mabni. Mabni tak berubah langsung, dia berubah, cuma tak boleh menerima ke semua alamat isim secara sepenuhnya. Tak boleh bagi bawah, tak boleh tanwin. Itu ismul ladzi la yansarif. Juga ada ilah. Yang nak bincangkan ilah, tadi ada sebut isim, kenapa dia jadi mabni ni? Macam mana isim boleh jadi ghair mutamakin padahal asal dia mutamakin? Sebab dia musyabahati bil harfi.